Minggu ini dua peristiwa besar berlaku di dunia Islam. Khamis 20 hari bulan lalu, pemimpin Libya yang telah memerintah 42 tahun mati dalam pertempuran di Sirte. Manakala Selasa 18 Oktober, Gilad Shalit bebas dari tahanan Hamas sebagai tebusan pembebasan 1027 rakyat Palestin dalam tahanan Israel. Persoalan yang akan kita timbulkan, apakah kedua-dua peristiwa itu boleh merubah senario pemusuhan di negara Afrika Utara dan Asia Barat itu. Salam global dan salam satu Malaysia. Minggu ini saya Jessica Ong mengambil giliran bersama saudara dalam Global di Satu, Paksi Informasi Global edisi 23 Oktober 2011. Tajuk perbincangan minggu ini, Shalit versus Gaddafi, dua tokoh berbeza nasib. Apakah pembebasan Gilad Shalit dianggap satu peristiwa besar atau sekadar peristiwa biasa berkaitan pembebasan tahanan? Bolehkah dia dianggap tokoh keamanan Asia Barat atau sekadar tokoh ciptaan Yahudi? Bagaimana pula dengan pembebasan 1027 tahanan Palestin dari penjara-penjara di seluruh Israel? Jadi kita bersama Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridha Othman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM, untuk mengulas lanjut tajuk yang akan kita bincangkan. Apa khabar Prof? Prof tengah sibuk. Esok katanya ke mana tadi? Kata esok adalah sibuk buat kajian. Jadi Prof tengah tajuk kita kan Gilad versus dengan Gaddafi kan. Bagaimana pandangan Prof, bolehkah pembebasan Gilad Shalit ini dianggap satu peristiwa dunia yang besar dan dapat mengubah senario di Asia Barat? Bagaimana? Pembebasan yang berlaku itu yang melibatkan seramai 1027 orang tahanan Palestin bagi seorang tentera Israel merupakan satu peristiwa yang dianggap penting kerana ada beberapa perkara yang menarik dalam peristiwa ini. Sebenarnya walaupun pernah berlaku pembebasan tahanan oleh Israel, tetapi ini merupakan pembebasan yang dianggap paling besar untuk seorang tentera Israel, dan ini berlaku sebenarnya dalam suasana Israel dengan tegas menyatakan bahawa mereka tidak akan membebaskan sebarang tahanan Palestin yang mereka kategorikan sebagai ada darah tangan mereka. Maksudnya, mana-mana pejuang Palestin yang pernah membunuh tentera Israel, mereka tidak akan dibebaskan. Dengan sebab itulah kita melihat bahawa dalam senarai mereka yang dibebaskan ini termasuklah antaranya ialah Wael Barghouti yang ditahan selama 33 tahun. Seorang tahanan wanita bernama Ahlan Tamimi. Beliau dikenakan sebanyak 16 penjara seumur hidup yang jumlahnya lebih 300 tahun. Kita juga mendengar orang seperti Yahya Sinwar. Kesemuanya ialah tahanan yang dipenjara seumur hidup, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, ada yang sampai 6 kali. Dalam erti kata yang lain, tidak mungkin mereka akan dibebaskan. Tetapi dengan pendekatan yang diambil oleh Hamas ini, ia telah berjaya membebaskan mereka yang tidak mungkin dibebaskan dari tahanan. Satu perkara yang juga saya nak sebutkan di sini, bahawa dalam konteks pembebasan tahanan, ia merupakan suatu yang menarik. Bagaimana dalam tempoh 5 tahun, Hamas berjaya menyembunyikan Gilad Shalit ini. Kerana kita tahu, Gaza bukanlah satu kawasan yang luas. Kalau kita ambil panjangnya sekitar 41 km, lebarnya sekitar 12 km. Kalau kita nak lihat lebih jelas bersama mana, kita gabungkan Shah Alam dengan Puchong, itulah besarnya. Tetapi bagaimana selama 5 tahun berjaya disembunyikan. Dan ternyata sekali Hamas berjaya menggunakan pendekatan-pendekatan yang cukup strategik, pendekatan-pendekatan yang ternyata sekali luar biasa, sehingga Israel menggunakan Mossadnya, menggunakan Shin Bet-nya, gagal untuk mengesani di mana Gilad Shalit ini ditahan. Malahan kalau tidak pada tahun 2008, 2009, Israel melancarkan serangan ke atas Gaza yang mengorbankan lebih 1000 nyawa. Tujuannya ialah untuk menyebarkan Gilad Shalit. Itu juga gagal. Oleh itu ini menunjukkan bahawa selama lebih kurang 5 tahun ini, lebih 5 tahun sebenarnya, Hamas berjaya membuktikan bahawa intelijen mereka, pertahanan mereka berjaya menyembunyikan Gilad Shalit yang tidak diketahui hidup ataupun mati. Bila beliau keluar, barulah sah beliau ini masih hidup. Kerana selama ini tidak diketahui. Walaupun dekat Walaupun dekat. Jadi berbagai usaha dilakukan. Adakah ada agenda tersembunyi sebenarnya, Datuk, di sini sebenarnya? Sebalik. Sebenarnya ini berlaku kerana ada perkara-perkara yang membolehkan ia berlaku. Kita tahu pada tahun 2006 setelah Gilad diculik, waktu itu Gaza masih lagi diperintah oleh
oleh Fatah. Tetapi 2007 terdapati Fatah telah diusir keluar dari Semenanjung Gaza. Ini sebenarnya membolehkan tidak ada sebarang kegiatan-kegiatan intelijen yang membabitkan Fatah. Dan selama ini Fatah sering dikaitkan sebagai berkompromi dengan Israel. Dan ini juga merupakan faktor yang membolehkan Hamas menyembunyikan secara berkesan begitu lama, dan ternyata sekali Israel yang selama ini mengatakan bahawa mereka tidak akan membebaskan sesiapa sahaja yang saya katakan tadi yang ada darah di tangan mereka, tetapi Israel terpaksa menelan janji-janji ataupun laungan-laungan mereka itu dengan bersedia membebaskan lebih 400 yang semuanya itu merupakan mereka yang dari segi rekodnya tidak mungkin dapat dibebaskan kecuali dengan apa yang berlaku ini. Baiklah Prof, kita akan kembali untuk bincang lebih lanjut tentang tajuk kita. Saudara, kita berehat sebentar untuk ikuti analisis ringkas yang telah disediakan penerbit kami Syabuddin Abdullah, dan teruskan bersama kami dalam Global di 1 seketika nanti.